Hutan kena gondol, punca banjir berlumpur. Adakah setiap tahun kita akan membaca keratan akhbar yang berkaitan dengan banjir? Sampai bila? Ini pula tajuknya berbunyi, kepala air punca banjir besar. Biasanya kita dengar kepala angin, kepala paip. Ini pula kepala air punca banjir besar. Kenapa sampai begitu? Ini pula berita yang menyanyat hati. Banjir kilat menjelang Syawal. Alangkah sedihnya segala persiapan telah dibuat, tetapi dalam sekelip mata, banjir telah memusnahkan segala-galanya. Tajuk berikutnya, 40 tahun tak pernah banjir. Ingat, tempat-tempat yang tidak pernah berlaku banjir. Tapi kini, banjir telah sampai walaupun berada di tempat yang tinggi. Adakah kita selamat? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Langkah Selamat. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat baca risalah dan lengkapkan peta pelbagai alir serta boleh buat ramalan. Berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Mari kita baca bersama-sama dan fahami apakah tajuk yang berkaitan dengan langkah selamat. Semasa banjir, keluarga Faris dan Irfan berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara ataupun PPS. Mereka membaca risalah yang diberikan oleh petugas keselamatan. Mereka terfikir jika langkah-langkah keselamatan diabaikan, sesuatu akan ... Di sini diberikan beberapa maklumat penting yang berkaitan dengan tindakan sebelum banjir. Ingat, tindakan sebelum banjir. Apa yang kita boleh ambil? Yang pertama, pastikan saliran longkang tidak tersekat. Yang kedua, dapatkan maklumat tentang lokasi pusat pemindahan sementara yang berhampiran. Dan yang ketiga, simpan segala dokumen penting dengan selamatnya. Ini sebelum banjir. Tindakan yang kedua ialah tindakan semasa banjir. Kita telah bersedia tetapi banjir tetap berlaku. Apa yang kita boleh ambil? Yang pertama, jauhi tempat yang dilanda banjir. Yang kedua, segera berpindah ke pusat pemindahan sementara apabila diarahkan oleh pihak berkuasa. Seelok-eloknya berpindah pada waktu siang. Ini tindakan semasa banjir. Maklumat seterusnya masih berkaitan dengan tindakan semasa banjir. Yang ketiga, matikan semua punca bekalan elektrik apabila berpindah. Ataupun kita panggil ibu. Tutup suis utama. Yang keempat, jangan hampiri ataupun sentuh kabel elektrik yang terjatuh di kawasan banjir. Sebab tu bila banjir besar melanda, pihak TMB khususnya akan menutup kawasan-kawasan tertentu untuk tempoh tertentu agar keselamatan lebih diutamakan. Ini pula tindakan selepas banjir. Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, elakkan penyakit berjangkit bawaan air banjir. Sebab air banjir ni air yang kotor. Air yang turun dari bukit masuk ke sungai akan membawa segala sampah sarap, najis dan sebagainya yang menyebabkan kita akan dijangkiti penyakit. Jadi, jangan bermain dengan air banjir kerana air banjir air yang kotor dan sangat berbahaya. Seterusnya, awasi kehadiran haiwan berbahaya, haiwan berbisa. Contoh, ular, kalajengking, lipan dan segala-galanya. Dan yang ketiga, periksa struktur rumah sebelum memasuki rumah. Apabila air telah melanda sesuatu kawasan, sudah pasti kerosakan akan berlaku. Pastikan terlebih dahulu rumah selamat untuk diduduki. Perbualan dua orang sahabat yang berkaitan dengan banjir. Soalannya ataupun dialognya berbunyi, Faris, apakah bahaya yang mungkin berlaku jika kita mengharungi banjir? Apa yang akan berlaku jika kita mengharungi banjir? Apakah jawapan yang sepatutnya? Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini. Arahannya, anak-anak murid dikendaki melengkapkan peta alir berdasarkan tajuk di tengah dia, tindakan sebelum banjir. Yang pertama, apa sebab? Contoh, saliran longkang tidak tersekat. Kesannya apa? Pengaliran air longkang lancar. Jadi kamu kena lengkapkan dua sebab dan berikan dua kesan berdasarkan tajuknya tindakan sebelum banjir.
Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. Yang pertama, kita fahami tajuk dia, tindakan sebelum banjir. Apa yang pertama, dapatkan maklumat lokasi PPS. Ingat, PPS tadi apa dia? Pusat Pemindahan Sementara. Jika berlaku banjir, mangsa-mangsa banjir khususnya, sama ada orang kampung, orang taman dan sebagainya, akan dihantar ke tempat yang selamat. Dipanggil Pusat Pemindahan Sementara. Jadi apa kesan dia? Jadi memudahkan urusan pemindahan jika perlu. Yang kedua, simpan segala dokumen penting dengan selamat. Apa kesannya pula? Dokumen tidak musnah dan boleh digunakan semula. Contoh, surat beranak, IC, buku-buku pelajaran dan sebagainya. Seterusnya, perbincangan untuk latihan yang kedua. Dialog antara dua orang sahabat. Soalannya, Faris, apakah bahaya yang mungkin berlaku jika kita mengharungi banjir? Ini jawapannya. Bahaya yang mungkin berlaku jika kita mengharungi banjir ialah terdedah kepada gigitan haiwan berbisa. Selain itu, kita juga terdedah kepada bahaya longkang yang tidak tertutup. Mungkin penutup longkang telah dihanyutkan oleh air. Dan seterusnya, risiko kita dihanyutkan oleh arus banjir yang deras. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan ambil langkah yang selamat. Sebagai kesimpulan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan langkah selamat. Banjir boleh dikatakan setiap tahun. Satu ketika dahulu, negeri yang terkenal dengan banjir, Kelantan, Terengganu, Pahang. Tetapi kini, hampir seluruh semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak terlibat dengan banjir. Lihatlah pada tahun 2021. Negeri yang dikatakan negeri yang paling maju di Malaysia, iaitu Selangor. Shah Alam, banjir besar. Siapa sangka? Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.